Apa khabar semua? Hari ini kita akan mempelajari mengenai ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif, apakah itu ayat aktif? Menurut Tata Bahasa Dewan, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Kita juga boleh memberi penerangan bahawa dalam ayat aktif terdapat pelaku, kata kerja dan objek. Dan pelaku itu biasanya sebelum kata kerja dan objek itu diletakkan selepas kata kerja. Baiklah, di sini saya akan cuba terangkan apa itu ayat aktif. Dalam ayat ini, Ali makan roti bakar. Ali merupakan pelaku. Apa yang dia lakukan? Ali makan roti bakar. Ali makan roti bakar merupakan ayat aktif. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Siti mengecat dinding bilik itu. Di dalam ayat aktif ini, Siti merupakan pelaku. Siti mengecat dinding bilik itu. Dinding bilik itu adalah objek. Jadi pelakunya terdapat di hadapan, manakala objek kita letakkan di belakang kata kerja. Contoh ini pula, Johan mengemop lantai. Pelakunya ialah Johan. Apa yang Johan lakukan? Dia mengemop lantai. Dan lantai merupakan objek dan kita letakkan di belakang kata kerja. Kita teruskan dengan ayat pasif. Apa bezanya ayat pasif dengan ayat aktif? Kita boleh lihat di sini. Ayat aktif mengandungi pelaku di hadapan kata kerja. Sekarang, ayat pasif pula mengandungi pelaku di belakang ayat tersebut selepas kata kerja. Manakala di hadapan ayat tersebut diletakkan objek. Kita lihat contoh ini. Roti bakar dimakan oleh Ali. Di sini, apakah objeknya? Roti bakar. Lihat bagaimana roti bakar diletakkan di hadapan dan pelakunya Ali diletakkan di belakang kata kerja. Kita boleh tambah dengan oleh di hadapan pelaku itu. Dan kita juga lihat bahawa imbuhan digunakan disisipkan dengan makan. Jadi roti bakar dimakan oleh Ali, di mana imbuhan dibubuhkan di depan kata kerja tersebut. Contoh kedua, dinding bilik itu dicat oleh Siti. Di sini dinding bilik itu telah diubah ke hadapan kerana ia adalah objek dalam ayat pasif ini. Dan pelakunya Siti diletakkan di belakang. Dengan ditambah dengan oleh. Dan kata kerjanya telah dibubuhkan dengan imbuhan di. Jadi dinding bilik itu dicat oleh Siti merupakan ayat pasif. Seterusnya, lantai dimop oleh Johan. Lantai merupakan objek dalam ayat ini, dan pelakunya Johan telah diubah, diletakkan di belakang. Dan kata kerja yang tadi kita gunakan dalam ayat aktif, kita gunakan mengemop. Sekarang dalam ayat pasif, kita gunakan dimop. Jadi lantai dimop oleh Johan. Baiklah. Di sini terdapat perubahan ayat aktif dan ayat pasif. Kita cuba tukar daripada ayat aktif ke ayat pasif. Contoh, Osman mencuci baju. Jadi ayat pasifnya, baju dicuci oleh Osman. Di mana baju merupakan objek kan? Jadi baju diletakkan di hadapan ayat. Dan Osman pelakunya diletakkan di belakang. Ayat aktif, Osman mencuci baju, sekarang menjadi ayat pasif, baju dicuci oleh Osman. Dalam ayat aktif, ayah menghantar pesanan ringkas. Ayah merupakan pelaku dalam ayat ini. Pesanan ringkas ialah objek. Menghantar kata kerja. Jadi pelakunya terdapat di hadapan, menghantar. Pesanan ringkas selepas menghantar. Tetapi apabila diubah menjadi ayat pasif, pesanan ringkas terdapat di hadapan
kata kerja dan ayah terdapat di belakang kata kerja. Perkataan kata kerja menghantar telah diubah menjadi dihantar dengan imbuhan di. Maka pesanan ringkas dihantar oleh ayah ialah ayat pasif. Peter mengidai pakaian. Ini adalah ayat aktif. Kerana Peter berada di hadapan kata kerja dan pakaian terdapat di belakang kata kerja. Peter menyidai pakaian ialah ayat aktif dan jika diubah menjadi ayat pasif, pakaian disidai oleh Peter. Dan lihat bagaimana perubahan menyidai menjadi disidai. Patricia membaca buku. Ayat pasifnya, buku dibaca oleh Patricia. Di sini juga ada perubahan imbuhan membaca menjadi dibaca. Rizal memandang Sally. Dalam ayat ini, Rizal merupakan pelaku. Dia memandang apa atau dia memandang siapa? Dia memandang Sally. Jadi Sally ialah objek dalam ayat ini. Walaupun kita lihat bahawa Sally itu adalah nama, ya. Sally di sini dalam ayat ini merupakan objek. Rizal memandang Sally. Apabila kita ubah menjadi ayat pasif, Sally dipandang Rizal. Kerana Sally itu adalah objek tadi kan? Dan kita lihat bagaimana perkataan kata kerja memandang diubah menjadi dipandang. Seterusnya saya akan memberi beberapa contoh lagi yang lebih mencabar. Jadi dengar betul-betul ya. Kasim menyimpan alat pengecaj itu ke dalam bagnya. Ya, Kasim merupakan pelaku dan alat pengecaj itu adalah objeknya. Ke dalam bagnya merupakan adalah penjelasan yang ditambahkan. Jadi bila kita menulis ayat pasif, alat pengecaj itu, ya, alat pengecaj itu adalah objek disimpan oleh Kasim ke dalam bagnya. Perubahan menyimpan jadi disimpan. Esah memandikan bayinya pagi itu. Itu ayat aktifnya. Jika diubah, bayi Esah dimandikan olehnya pagi itu. Sekali lagi, memandikan diubah menjadi dimandikan. Ya, Esah sebagai pelaku ya. Jadi dalam ayat pasif, objeknya ialah bayinya kan. Jadi bayinya itu bayi siapa? Bayi Esah. Bayi Esah dimandikan olehnya pagi itu. Fahim membuat kerja rumahnya setiap hari. Dalam ayat ini, Fahim merupakan pelaku. Jadi ini merupakan ayat aktif kerana pelakunya terdapat di hadapan kata kerja. Jika kita ubah, ya, ia akan berlaku seperti ini. Kerja rumah Fahim dibuatnya setiap hari. Ataupun kita boleh katakan setiap hari kerja rumah Fahim dibuat olehnya. Syabas semuanya, kita telah pun mempelajari ayat aktif dan ayat pasif. Sekarang saya mahu melihat kamu mencuba ya. Kamu akan cuba menukar ayat aktif ke ayat pasif. Dahlan memasak lauk asam pedas untuk ibunya. Ini ayat aktif. Syabas, jawapan kamu betul. Ayat pasifnya ialah lauk asam pedas dimasak oleh Dahlan untuk ibunya. Seterusnya, telefon bimbit memerlukan kuasa bateri untuk hidup. Syabas, kuasa bateri diperlukan telefon bimbit untuk hidup. Ibu telah membeli telefon bimbit baharu. Syabas, telefon bimbit baharu dibeli oleh ibu. Osman menaiki motosikal lamanya. Pandai sekali. Motosikal lama Osman dinaiki olehnya atau motosikal lama Osman dinaikinya. Ali menggaru-garu kepalanya. Pandai, kepala Ali digaru-garunya. Tommy menanam pokok bunga mawar. Syabas, pokok bunga mawar ditanam oleh Tommy. Dr. Rizal merawat pesakitnya dengan sabar. Syabas,
pesakit Dr. Rizal dirawat oleh beliau dengan sabar ataupun pesakit Dr. Rizal dirawat olehnya dengan sabar. Pakcik Atan memberikan kepada anaknya wang sebanyak $1,000. Syabas, wang sebanyak $1,000 diberikan kepada anak Pakcik Atan olehnya. Atau wang sebanyak $1,000 diberikan oleh Pakcik Atan kepada anaknya. Baiklah, ini adalah contoh yang terakhir. Sekolah kami meraihkan Hari Kebangsaan pada hari Khamis 8 hari bulan Ogos 2020. Syabas, Hari Kebangsaan telah diraihkan oleh sekolah kami pada hari Khamis 8 hari bulan Ogos 2020. Nah, kita telah pun mempelajari mengenai ayat aktif dan ayat pasif. Semoga anda semua telah dimanfaatkan dengan penerangan saya dan semoga kita bertemu lagi lain kali. Selamat belajar!